Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di USIM Online dalam segmen Biar Buku Bicara. Pada kali ini, Biar Buku Bicara membicarakan sebuah lagi terbitan buku penerbit USIM iaitu Kajian Semantik dan Mu'jam Arabi yang ditulis oleh dua orang pensyarah USIM iaitu Ustaz Muhammad Marwan Ismail dan Wan Muharani bin Muhammad. Bersama kita salah seorang daripada pengarangnya iaitu Ustaz Muhammad Marwan Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan selamat datang ke Biar Buku Bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan segmen kita pada kali ini. Pertama sekali Ustaz, boleh Ustaz terangkan kepada saya bagaimana konsep untuk menulis buku ini iaitu ataupun konsep idea asal penulisan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Cik Adibah, penerbit USIM dan kru USIM Online. Saya bagi pihak rakan saya dan kami dalam penulisan buku Kajian Semantik dan Mu'jam Arabi mengucapkan jutaan terima kasih atas jemputan ini dalam segmen Biar Buku Bicara. Dan Alhamdulillah saya dan rakan saya Wan Muharani Muhammad telah berjaya menghasilkan sebuah buku yang kami namakan Kajian Semantik dan Mu'jam Arabi. Kajian semantik dan Mu'jam Arabi adalah kajian makna dan perkamusan Arab. Ia bertitik tolak daripada kajian penyelidikan yang telah kami jalankan pada tahun 2005 dalam mengenal pasti permasalahan dan kesukaran pelajar dalam berinteraksi dengan kamus-kamus Arab. Hasil intipati daripada kajian tersebut kami natijahkan dalam bentuk sebuah buku yang merangkumi dan menceritakan tentang asal-usul intipati kajian-kajian makna dan perkamusan Arab sepanjang tamadun kegebilangan tamadun Islam yang insya-Allah berlanjutan sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Rentetan penulisan untuk buku ini makan masa berapa lama Ustaz sehingga terbitnya buku ini sendiri? Proses pengumpulan bahan bermula pada tahun 2007 dan sebelum itu pun penyelidikan telah siap pada tahun 2006. Kita mengumpul terutamanya bahan-bahan berkaitan kajian semantik itu kurang dalam bahasa Arab. Dan Alhamdulillah proses penilaian buku dan proses edit dan sebagainya, buku berjaya diterbitkan dengan kerjasama penuh daripada penerbit USIM pada tahun 2009. Okey. Untuk sasaran, pembaca sasaran untuk buku ini, adakah pelajar sahaja ataupun masyarakat umum juga boleh membaca buku ini? Apabila kita berbincang di peringkat awal untuk menghasilkan buku Kajian Semantik dan Mu'jam Arabi ini, sasaran utamanya memanglah kepada pelajar. Pengkhususan bahasa Arab terutamanya. Walaupun demikian, kita melihat kepada buku-buku rujukan bagi pelajar-pelajar pengkhususan bahasa Arab, terutama di Malaysia ni kebanyakannya berbahasa Arab. Justru skop pembacaan itu terhad dan buku-buku bahasa Arab sendiri dalam pasaran terutamanya yang bersumber daripada negara-negara Arab banyak. Jadi kita ingin mempelbagaikan rujukan-rujukan tersebut selain daripada sasaran golongan pembacanya adalah kepada pelajar sendiri. Kita ingin masyarakat umum dan pelajar-pelajar khususan lain pun terutamanya dalam pengajian bahasa dan khususan kajian bahasa, mereka boleh mengkaji dan membaca buku ini kerana kajian semantik bukannya terhad dalam mana-mana bahasa tetapi ia meliputi semua bahasa, tak kira sama ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain. Kerana titik tolak daripada kajian makna itu merangkumi semua bahasa. Semua bahasa. Okay. Adakah buku ini merupakan yang pertama seumpama ini yang terbit dalam bahasa Melayu? Setakat kajian saya tu dan pendidikan-pendidikan yang semasa kita mencari bahan, kajian semantik yang diceritakan secara umum terdapat dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ada. Akan tetapi kajian semantik berkait dengan bahasa Arab, inilah yang pertama yang kita jumpalah. Okay. Baiklah Ustaz. Kalau kita tengok dalam ada setengah dalam bab 5, tak silap saya, penggunaan kamus bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa Arab inilah. Dan boleh Ustaz huraikanlah peranan bab 5 ini kepada pelajar kita terutama yang mempelajari bahasa Arab. Kajian semantik itu sendiri berbentuk terlalu dry
terlalu teoretikal. Dan penceritaan tentang perkamusan Arab itu juga adalah rentetan daripada kajian semantik itu, tetapi dalam bentuk leksikologi, dalam bentuk aplikasi. Justru apabila kita membincangkan di peringkat awal dalam perancangan menghasilkan buku ini, kita berfikir supaya ditambah elemen satu penambah baik add-on kepada buku ini dalam bentuk aplikasi yang lebih dekat kepada golongan sasaran yang kita sasarkan. Sasaran pembaca itu pelajar sendiri. Justru dimuatkan bab 5 itu yang berbentuk aplikasi yang lebih dekat kepada jiwa pelajar, dan peranan pelajar itu berkaitan dengan perkamusan Arab. Ia menyentuh tentang masalah-masalah yang pelajar-pelajar hadapi, kesukaran-kesukaran mereka dalam menggunakan perkamusan Arab, dan juga seruan-seruan dengan disenaraikan faedah-faedah apakah kepentingan daripada penggunaan kamus itu dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Boleh Ustaz huraikan, terangkan apakah peranan dia dari segi Ustaz nyatakan antara kebaikan, faedah yang diperoleh, antaranya apa Ustaz? Kalau dilihat kepada salah satu intipati utama daripada kajian yang telah kita lakukan pada tahun 2005 adalah sikap pelajar itu sendiri dalam menggunakan kamus. Kalau dilihat mungkin dijadikan sebagai alasan saiznya kamus itu besar dan sebagainya. Jadi untuk dibawa hari ke hari itu tidak fleksibel. Justru di antara perkara yang dimuatkan dalam bab 5 itu antaranya adalah kelebihan walaupun susah sedikit, dan untuk mencari kata dasar, seterusnya mencari padanan perkataan, makna perkataan dalam kamus itu. Semua itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran, dan di akhirnya pelajar akan mengetahui, dan dengan cara yang berkali-kali dan tidak perlu berulang-ulang kali, terlalu banyak kali sangat maksud saya, pelajar akan dapat mengingat perkataan yang mereka jumpa dalam kamus. Jika dibandingkan jika mereka mendapat hasil jawapan padanan perkataan itu terus daripada guru mereka ataupun rakan mereka, lebih baik daripada kamus lebih baik sendiri, maknanya di atas titik usaha mereka sendiri, titik peluh mereka sendiri mencari perkataan itu walaupun penat ataupun berat sebagainya, ataupun cubaan kali pertama gagal, ataupun mencari perkataan yang tidak sesuai dengan konteks ayat, tapi semua itu memberi mereka pengajaran dan pengalaman. Ya, betul, kalau saya tengok sini, dalam buku ini juga ada menyatakan, tak silap saya, beberapa jenis-jenis kamus. Adakah setiap pelajar perlu mempelajari setiap jenis kamus semuanya, ataupun berbeza? Kalau pelajar macam kalau untuk berkenaan dengan istilah, dia perlu cari kamus istilah, jadi dia lebih faham untuk bahasa lah, terutamanya untuk bahasa, kamus istilah. Kalau untuk mungkin bidang lain, dia ada kamus yang berkaitan dengannya sendiri ataupun keseluruhan tu. Dalam buku ini diceritakan bahawa kajian semantik dalam bahasa Arab ni telah bermula sudah sekian lama, hampir 1300 tahun yang dahulu. Dan seolah-olah ataupun kita boleh gambarkan bahawa penghasilan kamus, ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan terdahulu menghasilkan kamus seolah-olah mereka berlumba-lumba, dan mereka mengasaskan pelbagai mazhab, pelbagai kaedah penulisan kamus. Mungkin pengetahuan sedemikian hanya khusus kepada pelajar-pelajar pengkhususan bahasa Arab, tetapi bagi pelajar-pelajar lain cukup pada mereka untuk mengetahui bahawa kamus ini terutama kepada pelajar pengajian tinggi tidak cukup dengan satu kamus. Ada kamus-kamus yang sesuai dengan bidang tertentu. Terutamanya kalau kita membicarakan tentang kamus-kamus istilah. Istilah dalam bidang ekonomi mungkin berbeza dengan istilah-istilah sains, istilah teknologi, istilah komputer umpamanya mungkin berbeza dengan istilah-istilah lain. Justru dan yang termasyhur sekarang kalau kita lihat kepada istilah-istilah terminologi yang digunakan dalam bidang perundangan, berbeza dengan yang pakai dalam istilah-istilah bahasa secara umumnya. Justru kalau kita mengkhususkan dalam bidang-bidang tertentu, terdapat kamus-kamus yang menjurus kepada bidang-bidang tertentu khususan. Jadi pelajar perlu tahu bahawa apabila mereka mengkhususkan bidang-bidang tertentu seperti ekonomi ataupun perniagaan tadi ataupun undang-undang tadi, mereka mungkin tidak memandai kalau hanya merujuk kepada kamus bahasa secara umumnya, terutama dalam mencari padanan makna terminologi,
penakrifan kepada istilah-istilah tertentu. Jadi keseluruhannya maknanya pelajar IPT ni dia kena merujuk ke seluruhan kamus untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Terutama dalam mencari padanan makna ataupun takrifan yang lebih tepat. Lebih tepat lah. Okey. Baiklah Ustaz, jadi apakah harapan Ustaz untuk buku ni, Kajian Semantik dan Mu'jam Arabi ni? Harapan ni saya boleh bagi kepada beberapa bahagian lah. Antaranya harapan pada saya sendiri dan rakan saya. Harapan saya adalah kita akan majukan lagi, kembangkan lagi dalam kajian berkaitan dengan semantik dan perkamusan ini, dan saya akan insya-Allah akan bermula pada bulan hadapan. Kita akan mengkaji tentang sikap pelajar itu, pendetailan ataupun mendetailkan lagi atas titik tolak kepada permasalahan kepada kajian perkamusan Arab itu. Yang keduanya tentang buku ini sendiri, saya mengharapkan pelajar-pelajar ataupun golongan sasaran daripada buku ini dapat membongkar ataupun meneliti intipati buku ini dan menjiwai khususnya berkaitan dengan proses aplikasi atau permasalahan yang pelajar itu sendiri hadapi dalam menggunakan kamus-kamus Arab. Seterusnya tentang secara umumnya adalah saya mengharapkan supaya rakan-rakan yang lain juga dapat memberi penambahbaikan dan kajian-kajian kesinambungan daripada kajian-kajian semantik dan kajian berkaitan dengan perkamusan Arab itu, yang banyak lagi yang perlu kita bongkar, terutama dalam berkaitan dengan perkembangan semasa, dengan perkembangan teknologi semantik moden sekarang ni yang boleh kita gunakan untuk memperkaya kajian-kajian makna dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain lah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kita pada kali ini. Terima kasih. Okey. Baiklah, sekian saja segmen Biar Buku Bicara pada kali ini. Diharapkan segala input yang diperolehi pada segmen ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Selamat membaca. Biar Buku Bicara, mencana wacana minda. Sekian.